banyak juga antara kita yang bertanya kan berkenaan dengan apa diet yang terbaik mengikut research. Kan kita ada banyak jenis diet kan, macam diet Atkins, keto, dan ada intermittent fasting, IF, macam-macam lagi diet kan. Dan kita akan nampak dari semasa ke semasa ada je diet-diet baru yang mula timbul lah kan, mula macam orang kata datang dan tiba-tiba pula jadi glamour, dan kita pun mungkin macam tak pastikan diet mana yang kita nak ikut, lepas tu apa diet yang terbaik untuk kita, apa yang sesuai untuk kita, dan mungkin apa kategori sebenarnya diet yang kita patut pilih yang sebenarnya dia adalah terbaik untuk kita untuk jangka masa panjang dan juga daripada aspek kesihatan tu. Jadi hari ni kita akan membincangkan, saya akan mengupas topik ni, apakah diet yang terbaik mengikut research. Saya akan beri sedikit penjelasan lah secara oral untuk anda tahu ataupun untuk anda mungkin boleh amalkan dan boleh ambil maklum untuk anda buat di masa hadapan. Hai, siapa yang bersama saya sekarang? Kalau anda ada apa-apa persoalan yang anda nak utarakan berkenaan jenis-jenis diet, anda boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan cuba jawab ya. So kita hari ini nak membincangkan sebenarnya apa diet yang sesuai dan diet yang terbaik yang kita boleh ikut, memandangkan kita ada banyak diet yang ramai sangat orang follow kan, Atkins lah, keto lah kan, intermittent fasting, ada banyak jenis diet yang kita nampak menjadi ikutan ramai. Tapi hari ini saya nak bagi sedikit penjelasan macam mana cara yang terbaik untuk kita pilih, apa diet yang terbaik untuk kita pilih, untuk kita amalkan dan untuk kita ikut, dan dengan harapan kita boleh apply untuk jangka masa panjang. Sebab bila diet tu jenis yang terlalu ketat, yang terlalu mungkin macam mengikat kita, ada potensi ataupun kemungkinan kita tak dapat nak kekal lama dalam diet tu. So bila situasi sedemikian berlaku, besar kemungkinan anda tak dapat nak nak continue diet tu untuk tempoh masa yang lama. Okay, so sebelum saya teruskan, seperti biasa saya NK daripada NK Signature. Kebakaran saya adalah untuk membantu wanita yang telah berkahwin untuk tampil langsing, tampil menawan dengan besi berat badan yang paling ideal secara sihat dan efektif. Okay, so kami menawarkan produk dan perkhidmatan semuanya yang telah diluluskan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua telah mendapat sijil halal daripada Syakin. Okay, alright. So sekarang ni kita kembali untuk perbincangan kita hari ni. Topik kita hari ni berkenaan dengan apa diet yang terbaik yang mengikut kajian dan apa yang boleh anda amalkan yang terbaik untuk anda. Okay, so sebenarnya ada dua benda yang kita kena tengok lah biasa dalam proses kita nak pilih dan kita nak tetapkan mana satu diet yang kita nak ikut dalam kita punya pemakanan ataupun pemakanan harian kita tu kan. Sebab ada banyak jenis diet kan. So apa dua faktor yang anda rasa penting, yang anda rasa mungkin inilah yang patut ada dalam diet supaya anda boleh kiranya itu untuk mengesahkanlah diet ni adalah diet yang betul. Okay, ciri pertama adalah dia kenalah memberikan impak yang positif kepada kesihatan. Okay, kita tak nak diet yang dia terlalu kritikal, macam mengurangkan mungkin setengah nutrien tu pada tahap yang terlalu banyak sampai mungkin kekurangan nutrien tu boleh menyebabkan anda mengalami isu-isu kesihatan yang lain. Itu yang pertama. Kiranya diet yang anda nak pilih, jenis diet yang anda nak follow tu, dia kenalah diet yang memberi impak positif kepada kesihatan. Dan yang paling best, selain daripada dia memberikan impak yang positif pada kesihatan, dia mestilah boleh menurunkan berat badan anda dengan mudah. Maksudnya anda tak payah nak struggle, tak payah nak suffer, tak payah nak terlalu macam follow ni
tapi berat tak turun-turun juga. Dia tak boleh macam tu. So diet yang bagus adalah diet yang memberikan impak positif kepada kesihatan anda. Lepas tu dia boleh menurunkan berat badan anda tu dengan mudah. Okey. Alright, tadi saya pun dah bagi tahu kan, banyak jenis mazhab diet sekarang ni. Atkins lah, keto, lepas tu intermittent fasting pun ada. Okay, dan anda ada idea tak sebenarnya dalam banyak-banyak ni, mana yang sebenarnya yang paling bagus, yang sepatutnya anda ikut untuk, bukanlah paling bagus, tapi kiranya paling praktikal lah yang anda boleh follow untuk mendapat anda punya berat badan impian, means untuk penurunan berat badan, dan pada masa yang sama kesihatan anda pun terjaga. Okey, dan anda pun mungkin agak familiar kalau anda pernah tengok posting-posting saya dan live saya sebelum ni. Saya banyak sharing pasal diet suku-suku separuh di SSS D.diet dan S suku-suku separuh 3S. Okey, bukan jujur saya katakan lah, dia memang tak ada satu orang kata kajian saintifik ataupun award yang mengatakan okey, diet suku-suku separuh ni adalah yang terbaik dan memang dah menang award dan wajib kita ikut dan sebagainya kan. Okey, dia bukan macam tu, belum ada. Tapi saya akan terangkan di hujung live ni nanti kenapa diet ni adalah satu diet yang mungkin anda patut beri macam mana pertimbangan yang tinggi lah kalau anda dalam anda still belum decide kan, anda nak follow diet yang macam mana, ataupun anda masih dalam proses nak mulakan journey ke arah berat badan impian dan belum lagi choose jenis diet yang macam mana. Di hujung live ni nanti saya akan terangkan kenapa anda patut pilih DSS, okay, diet suku-suku separuh, walaupun mungkin diet ni tak ada menang sebarang award ke kan, award terbaik tahun 2020 macam tu, tak ada. Untuk diet tak ada kan, siapa pula yang nak naik pentas ambil apa tu trofi diet terbaik tu kan. So nanti saya akan terangkan macam mana kita boleh, macam mana pengiktirafan tu dibuat lah, diet mana yang terbaik untuk kita ikut, untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okay, alright. Okay, saya nak just terangkan sedikit sebanyak tentang diet-diet yang ada tu, dan apa yang akan berlaku kalau anda makan terlalu sedikit, dan kenapa diet suku-suku separuh tu adalah option yang terbaik. Saya nak terangkan 3 perkara ni je hari ni. Okey, pertama yang anda kena tahu, semua jenis diet, tak kisahlah diet yang untuk rendah karbohidrat macam apa tu keto. Keto kan dia fokus pada pengurangan karbo. Lepas tu yang macam Atkins ni pun dia lebih pada pengurangan karbo juga, dan dia pula berfasa kan. Dan di SSS sendiri diet suku-suku separuh ni, kita pula yang ini pun kita fokus pada low karbo juga. Alright, so sebenarnya semua jenis diet ni dia akan, anda boleh nampak kesan, dan anda akan nampak penurunan berat badan tu. Sebab ada orang akan cakap kan, perlu ke sangat MK ni asyik nak minta follow diet suku-suku separuh, sebab saya buat keto, saya buat Atkins pun jadi juga. Okey, sekarang ni saya nak kena terangkan semua jenis diet yang ada, semuanya bukan akan membuahkan pengurangan kalori. So maksudnya semua jenis diet ni akan buat anda lose weight. Kalau tak, memanglah takkan ada. Okey, tapi sekarang ni fokus benar anda dalam pemilihan satu, dia sihat ataupun tak. Kita tahu kan ada banyak jenis, so dia sensitivity. Saya tak boleh nak detailkan tapi ada kan setengah-setengah diet yang menjanjikan okey dalam masa seminggu boleh turun 7 ke 10 kilo contohnya kan, tapi adakah dia sihat sebenarnya? Okey, kita tak nak anda buat diet yang ketat, diet yang kritikal, diet yang tak sihat, dan akhirnya anda
macam give up separuh jalan, lepas tu tak teruskan. Itu yang kita tak nak. So kita nak something yang practical. Okay, so semua jenis diet yang anda mungkin pernah baca ataupun anda pernah amalkan, macam Atkins ke keto ataupun IF kan, intermittent fasting, semuanya akan menurun. Semuanya akan menurunkan berat badan anda. Tak ada satu pun antara diet-diet ni, termasuk diet suku-suku separuh sekalipun, dia semuanya akan membantu anda untuk menurunkan berat badan tu. Dia memang akan berlaku penurunan berat badan tu. Okay, tapi persoalan pertama, the whole process tu sihat ataupun tak? Kita makan dengan betul ke? Terlalu sikit ke jumlah yang kita makan? Kalau terlalu sikit, apa mungkin potensi ataupun reaksi kimia dalam badan kita? Contohnya perkara yang mungkin anda boleh fikirkan. Dan yang kedua, bila anda nak pilih ni, satu, sihat atau tak. Kedua, anda boleh buat tak untuk tempoh masa yang lama? Mampu ke nak buat untuk tempoh masa yang lama? Kadang-kadang kita beria kan, bila kita buat diet yang terlalu ketat, macam rendah sangat kalori dia, anda rasa berapa lama anda boleh tahan? Anda rasa berapa lama anda boleh bertahan sebelum anda give up, lepas tu anda tak teruskan diet tu, lepas tu terus crash diet tu, lepas tu terus give up dan tak buat. Sebab benda tu yang kita tak nak sebenarnya. So anda kena faham, proses pemilihan tu penting. Sebab kita tahu diri kita, kita tahu kapasiti diri kita, kita tahu kita ni jenis macam mana kan. So apa kata kita pilih something yang lebih relevan, lebih praktikal, dan kita boleh mengekalkan gaya hidup sihat. Tapi yang paling penting, anda boleh buat untuk tempoh masa yang lama. Dia praktikal. Dia bukan boleh makan terlalu sikit sampai give up, lepas tu dah tak nak lah diet, susah. Lepas tu terus tak nak buat, give up, lepas tu berat badan anda terus akan meningkat. Anda nak macam tu ataupun anda nak satu diet yang lebih praktikal, relevan, lepas tu anda boleh buat secara berperingkat, mampu untuk ikut, walaupun dia punya results tu mungkin slow, tapi at last anda masih lagi dapat turunkan berat badan tu. Mana pilihan anda? So ini cara untuk anda kena sort out ataupun anda kena memutuskan apa pilihan yang terbaik yang anda patut buat untuk pemilihan jenis diet tu. Bukannya pakai pilih macam tu je, lepas tu buat seminggu dua dah tak buat. Okay, so anda kena kaji betul-betul sebenarnya apa fasa-fasa dia, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan dalam semua jenis-jenis diet ni. So anda sanggup tak? Okay, jangan sanggup sekejap je, just dalam masa seminggu, 2 minggu, lepas tu dah give up. Kita tak nak yang macam tu. Okay, so itu yang pertama. Itu yang kedua lah. So dua benda ni penting. So anda kena tahu, semua diet memang akan menjanjikan penurunan berat badan. Tak kisah anda ambil diet keto ke, anda mengamalkan diet keto, diet Atkins ataupun intermittent fasting, ataupun even diet suku-suku separuh ni, semua diet ni tak ada satu pun yang kata kalau amalkan diet ni okey, tak boleh nak kurus ataupun berat badan anda tu tak akan turun. Semua akan turun. Sebab semua diet ni, semuanya konsep dia adalah pengurangan kalori, dan of course bila pengurangan kalori, secara automatik anda punya berat badan tu akan turun. Okey, so itu yang anda patut tahulah. Semua jenis kalori ni, semua jenis diet ni dia memang membantu dalam proses penurunan berat badan. Tapi saya nak maklumkan kat sini, apa yang akan berlaku bila anda pilih jenis diet yang salah dan anda makan terlalu sedikit. Sebab setiap antara kita ni ada something yang kita panggil BMR. BMR ni dia kiranya jumlah kalori minimum yang kita kena makan dalam masa satu hari, BMR. So kalau anda makan terlalu sikit, contohnya secara purata BMR setiap orang lebih kurang dalam 1200, 1300 macam tu. Okey, sila anda makan kurang daripada tu. Okey, kurang daripada tu untuk jangka masa lama. Contohnya benda tu berterusan lah 3-4 hari dah duk makan sikit sangat. So apa akan berlaku sebenarnya? Okey, berterusan very low calorie, lepas tu berterusan badan anda akan masuk dalam mode starvation, mode kebuluran. So badan tak akan dapat berfungsi secara optimal, metabolisme anda akan totally turun, lemak akan disimpan, yang akan dibakar tu adalah otot. So possibility untuk anda turunkan berat badan tu berlaku ada,
Tapi metabolisme anda dah rendah lah, tapi of course anda akan turun, sebabnya anda turun berat tu sebab sikit. Tapi itu ke yang anda nak? Macam lemak tu still disimpan dan otot yang dibakar, padahal sepatutnya kita kena bakar lemak dan kita kena bina otot. Tapi ini berlaku sebaliknya, lemak-lemak tu simpan dan otot tu terbakar. Sebab anda tahu kan, bila anda nak lose weight, anda perlukan otot tau. Otot tu yang akan membentuk body anda nampak fit dan nampak cantik. Kalau tak, kita akan kurus tapi kita akan nampak lembik macam tu. So kandungan otot, JCM otot tu sangat penting sebenarnya untuk anda turun berat badan, turun dengan cantik, bukan just turun macam tu sahaja. Okay, maksudnya turun tapi anda masih tak nampak lawa, nampak cengkung, nampak tak sihat macam tu. Bila anda turun secara sihat ni, anda akan nampak cantik, nampak fit, nampak fresh. Okay, so itu yang akan berlaku bila anda makan terlalu sikit. Anda masuk ke dalam mode starvation, kalori terlalu rendah, tak kisah apa pun option diet yang anda pilih, badan anda takkan dapat berfungsi dengan optimum, metabolisme menurun, lemak akan disimpan, means tak ada penurunan peratusan lemak. Padahal bila kita nak berdiet ni, kita nak menurunkan berat badan, kita target bukannya turunkan otot, kita nak turunkan lemak. Tapi lemak tu lagi akan disimpan bila anda makan terlalu sikit, dan apa yang akan dibakar adalah otot. Sebabnya body akan kenal pasti keadaan semasa dalam badan anda tu sebagai mood kebuluran. So itulah proses saintifik yang akan berlaku dalam badan. So kalau anda sedang mengamalkan mana-mana diet yang anda makan terlalu sedikit, terutamanya kurang daripada BMR yang saya beritahu tadi, maksudnya anda amalkan makanan kurang daripada 1200 kalori, anda kena pertimbangkan baliklah, sebab dia sebenarnya bukan satu option yang terbaik daripada segi kesihatan sebenarnya, walaupun anda mungkin boleh nampak penurunan berat badan tu. Okay, so itu yang saya nak terangkan. Dan saya, sebelum kita akhiri live saya hari ini, saya nak terangkan berkenaan kenapa diet suku-suku separuh ni adalah sebenarnya option yang terbaik yang anda boleh follow untuk amalan pemakanan anda semula. Okey, saya dah pernah terangkan pasal diet suku-suku separuh ni dalam live saya sebelum ni. Lepas tu dalam posting-posting saya pun ada juga saya terangkan, anda boleh tengok balik. Okey, anda pernah dengar pasal Mediterranean diet? Okey, Mediterranean diet ni sebenarnya dia dekat Western lah. Dia sebenarnya dia lebih kurang sama dengan suku-suku separuh. Ada perbezaan sikit je. Saya nak terangkan, saya akan terangkan sekejap lagi. So Mediterranean diet ni, kalau dia sebenarnya dia tak ada award, tapi dia adalah the best review daripada segi best review untuk 3 tahun berturut-turut, best diet untuk 3 tahun berturut-turut. Dan sebenarnya Mediterranean diet ni cara pemakanan dia sama lebih kurang macam suku-suku separuh tu. Okey, jadi bila dah ada review 3 tahun berturut-turut yang Mediterranean diet ni merupakan satu diet yang orang kata diiktiraf dan memberikan kesan yang mungkin boleh saya katakan paling maksimum lah daripada segi penurunan berat badan tu. So maksudnya dekat sini kita dah tahulah option kita. So yang paling yang orang kata Mediterranean diet ni, dia paling hampir macam yang kita amalkan melalui suku-suku separuh tu. Okay? Cuma ada sedikit je perbezaan. Kita kalau diet suku-suku separuh tu kan, kita tak berapa strict kan daripada segi portion protein kita, lemak. Ialah macam kita still boleh lagi lah kalau nak ayam goreng ke dan sebagainya. Okay? Tapi kalau dengan diet Mediterranean ni, hanya lemak. Sekejap ya. Okay. Kita dah kembali. Sorry ya. Alright. Okay. Kembali pada tadi, saya tengah terangkan pasal Mediterranean diet tu. Dia sebenarnya review untuk sekejap ya. Dia ada review. Okay, ni dekat Westline.
dia sebenarnya adalah satu diet yang telah diiktiraf 3 tahun berturut-turut sebagai diet yang terbaik. Dan diet Mediterranean ni sebenarnya adalah dia equivalent, kalau macam kat Malaysia ni dia sama dengan diet suku-suku separuh tu. So sebenarnya daripada situlah yang kita mengesahkan diet suku-suku separuh ni adalah pilihan yang terbaik, sebab dia sama dengan review berkenaan dengan diet terbaik untuk 3 tahun berturut-turut yang telah dilakukan di peringkat antarabangsa. Tapi dekat Malaysia ni kita lebih amalkan, kita namakan dia sebagai suku-suku separuh lah, kita tak namakan dia Mediterranean diet ni. So diet suku-suku separuh tu lah adalah option yang terbaik untuk anda semua. Tapi bezanya yang Mediterranean diet ni dia fokus lemak dia hanya pada lemak baik saja, lemak jahat tu tak boleh. Tapi bila kita ambil diet suku-suku separuh ni, kita lebih fleksibel lah, sebab kita pun dah macam tingkatkan amount sayur-sayuran dan buah-buahan kan. So kita tak naklah terlalu kritikal sampai ayam goreng pun tak boleh, semua tak boleh kan. Nanti itu akan menyebabkan anda rasa very tertekan nak berdiet dan menyebabkan anda tak kekal diet tu. Okay, so sebenarnya untuk mana-mana yang bakal dengar rakaman ni, nanti boleh dengar balik. Saya ada terangkan dengan detail apa sebenarnya diet yang apa sebenarnya ciri-ciri diet yang terbaik macam kita ke Atkins ni kan. Tak kisah kita boleh ikut mana-mana, tapi sebenarnya mana yang terbaik. Saya ada terangkan daripada segi apa dia punya ciri-ciri diet, quality diet yang terbaik, sepatutnya dia macam mana, apa pilihan dia, dan kenapa juga bila kita amalkan diet yang terlalu ketat dengan kalori yang terlalu rendah boleh menyebabkan badan kita masuk dalam mood starvation ataupun mood kepuluran dan seterusnya, menyebabkan metabolisme anda makin rendah dan akan menjejaskan kesihatan walaupun anda boleh turun berat badan. Saya dah terangkan secara detail tadi, nanti boleh dengar balik mana-mana yang baru join saya ataupun bakal dengar rakaman. So secara kesimpulannya, sebenarnya kita dapat sahkanlah dekat sini suku-suku separuh tu dia sebenarnya adalah option yang terbaik. Dah dapat review peringkat antarabangsa pun, walaupun di peringkat antarabangsa dia tak dinamakan sebagai diet suku-suku separuh, dinamakan sebagai diet Mediterranean. Cuma ada alteration daripada segi pengambilan lemak tu saja, pengambilan protein tu dengan cara bergoreng ataupun rebus ke kan, itu je beza dia. So kita dah ada option sebenarnya. Suku-suku separuh tu lah anda kena amalkan. Percaya cakap saya, dari suku-suku separuh tu kalau anda amalkan memang boleh turun. Memang boleh turun, sebab kita punya penilaian kalori untuk diet suku-suku separuh tu, dia memang cukup untuk anda kenyang dan cukup sangat-sangat untuk anda turun berat badan tu. So should try kalau mana-mana yang masih lagi belum dan ada planning tengah cuba kan, mungkin tengah still masih tengah memikirkan apa the best diet yang nak cuba. Jangan fikir dua kali, diet suku-suku separuh is the best. Banyak live saya, ada banyak posting saya yang saya terangkan secara terperinci berkenaan dengan diet ni. Anda boleh dapatkan maklumat daripada sana. Kalau anda nak detail, saya pun ada tinggalkan nombor saya, nombor telefon saya dekat description atas ni. Anda boleh PM saya juga untuk dapatkan detail lengkap ataupun macam mana sebenarnya nak amalkan pemakanan suku-suku separuh ni, ataupun apa-apa persoalan lain pun bolehlah. Saya boleh bantu jawab mana-mana yang bantu anda, boleh bantu anda capai berat badan impian yang mungkin dah bertahun-tahun tak capai lagi kan. So kita pun dah masuk Disember dah ni. Mungkin kalau anda dah ada niat, lepas tu anda perlukan bantuan dan maklumat tambahan, apa kata anda hubungi saya untuk saya guide anda. There's no hanky-panky memang betul-betul jujur untuk bantu, nak tanya apa problem anda sebenarnya, dan kita akan guide apa tindakan seterusnya yang anda akan buat lah untuk kena buat untuk dapatkan berat badan impian tu. Alright, so saya rasa setakat itu saja daripada saya untuk malam ni. Sehingga kita bertemu lagi dalam lapak akan datang. Saya sentiasa doakan yang terbaik untuk anda semua. Anda tabah menghadapi semua cabaran yang datang dalam hidup anda. Jangan putus asa, sentiasa positif. Untuk yang bekerja di luar, yang tak work from home, anda kena sentiasa pakai mask. Jangan lupa
kurangkan komunikasi, kekalkan penjarakan sosial, dan jangan lupa kalau anda tak ada apa-apa urusan penting, tak perlu keluar. Okay, so terima kasih pada yang saya, dan kalau anda ada apa-apa persoalan boleh tinggalkan dekat ruangan komen, dan dengan izin Tuhan saya akan reply balik. Sehingga kita bertemu lagi dalam live seterusnya. Bye.